Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Abdul Jashir Jayasilan bin Abdullah dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Dan dalam persembahan ini saya akan menerangkan mengenai maklumat kursus bagi program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Bidang Asas Pendidikan, dan nama kursus ialah Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, dan kod kursusnya pula EDUP 3133. Video penantaran ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu maklumat umum kursus, hasil pembelajaran kursus, kandungan kursus, pentaksiran dan rujukan. Teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran ditawarkan dalam semester 1 untuk pelajar tahun 2. Jumlah jam pembelajaran pelajar atau JPP ialah 120 jam. Nilai kredit untuk kursus ini ialah 3 kredit. Seterusnya kita lihat sinopsis kursus Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Kursus ini berfokus kepada teknologi pendidikan dan pengajaran bagi membolehkan pelajar menangani tuntutan perkembangan teknologi baru bersesuaian dengan pelbagai persekitaran pendidikan. Pelajar akan memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang konsep teknologi pendidikan, piawaian ISTE dan pertimbangan untuk pengintegrasian teknologi secara bermakna. Pelajar juga akan mendapat pendedahan tentang perkembangan terkini teknologi dalam pendidikan serta memahami isu dan cabaran dalam pengintegrasian teknologi dalam pendidikan. Kursus ini juga ditawarkan agar pelajar dapat memperoleh pengetahuan dan kefahaman mengenai reka bentuk pengajaran, media pengajaran dan sumber dalam talian, dan seterusnya mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tersebut dalam pembangunan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif yang sesuai untuk pembelajaran tren terkini. Berikut adalah senarai panel penggubal kursus ini. Ketua panel penggubal adalah Dr. Malika K. Govindasamy dari IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Ahli panel penggubal terdiri daripada Dr. Sajab bin Maswan dari IPG Kampus Tuanku Bainun, dan saya sendiri Abdul Jashir Jayasilan bin Abdullah dari IPG Kampus Pulau Pinang. Manakala pakar rujuk untuk maklumat kursus ini ialah Profesor Madya Dr. Nur Aniza Ahmad dari Universiti Putra Malaysia Serdang, Selangor. Seterusnya kita lihat hasil pembelajaran kursus. Terdapat 4 hasil pembelajaran kursus untuk teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Pada asasnya terdapat 2 hasil pembelajaran, iaitu hasil pembelajaran program dan hasil pembelajaran kursus. Setiap pensyarah dan pelajar perlu memahami dengan teliti hasil pembelajaran dalam maklumat kursus ini. HPK pertama adalah menjelaskan konsep dan peranan teknologi pendidikan dan pengajaran, piawaian ISTE, pertimbangan untuk pengintegrasian teknologi secara bermakna, perkembangan terkini teknologi dalam pendidikan serta isu dan cabaran pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Domain pembelajaran dan hasil pembelajaran program yang perlu dicapai untuk HPK pertama adalah C2 HP1. C2 merupakan domain kognitif pada aras kefahaman dalam taksonomi Bloom. HP1 merujuk kepada domain
hasil pembelajaran 1, iaitu pengetahuan dan pemahaman. HPK ini akan dicapai melalui proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran yang melibatkan topik 1, teknologi pendidikan dan teknologi pengajaran. Topik 7, perkembangan terkini teknologi dalam pendidikan. Dan topik 8, isu dan cabaran pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pencapaian HPK 1 akan dinilai melalui kuis. HPK kedua adalah menilai kesesuaian dan keberkesanan media pengajaran dan sumber dalam talian dengan konteks pembelajaran. Domain pembelajaran, hasil pembelajaran program dan kemahiran insaniah yang perlu dicapai untuk HPK kedua ialah C5, A3, HP2, HP5, KKG2, KMK7. C5 merupakan domain kognitif pada aras penilaian dalam taksonomi Bloom. A3 merupakan subdomain menilai dalam domain efektif. HP2 merujuk kepada domain hasil pembelajaran 2 iaitu kemahiran kognitif dan HP2 ini dijajarkan dengan KKG2. Atribut KKG2 adalah pemikiran kritis dan sub-atribut KKG2 adalah menganalisis maklumat atau data dan membuat perkaitan. KKG2 berfokus kepada kebolehan membuat perkaitan dan menganalisis pola, trend atau kesamaan data berasaskan maklumat. Atribut KMK7 adalah komunikasi bertulis dan sub-atribut KMK7 adalah kejelasan penulisan. KMK7 berfokus kepada penulisan yang betul dari segi penggunaan tata bahasa yang tepat dan dapat menyampaikan maksud dengan jelas ke arah pembelajaran bermakna. HPK 2 ini akan dicapai melalui proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran yang melibatkan topik 3 iaitu media pengajaran dan sumber dalam talian. Pencapaian HPK 2 akan dinilai melalui penulisan esei. HPK ketiga adalah mengaplikasikan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam merancang satu pengajaran yang mengintegrasikan pelbagai media pengajaran dan sumber dalam talian untuk pelajar berlainan kebolehan dan keperluan. Domain pembelajaran, hasil pembelajaran program dan kemahiran insaniah yang perlu dicapai untuk HPK ini ialah C3, A4, HP2, HP5, KKG3, KMK13. C3 merupakan domain kognitif pada aras aplikasi dalam taksonomi Bloom. A4 merupakan subdomain mengorganisasi dalam domain efektif. HP2 merujuk kepada domain hasil pembelajaran 2 iaitu kemahiran kognitif dan HP2 ini dijajarkan dengan KKG3. Atribut KKG3 adalah pemikiran kritis dan sub-atribut KKG3 adalah membuat penaklukan. KKG3 berfokus kepada kebolehan membuat penaklukan secara kritis dan analytical melalui visual atau grafik ataupun numerik. HP5 merujuk kepada domain hasil pembelajaran 5 iaitu kemahiran komunikasi dan HP5 ini dijajarkan dengan KMK13. Atribut KMK13 adalah kemahiran komunikasi dan sub-atribut KMK13 adalah kemahiran komunikasi menggunakan pelbagai visual. KKG3 berfokus kepada kebolehan menggunakan visual yang sesuai untuk menyampaikan maklumat secara berkesan. HPK ini akan dicapai melalui pengajaran dan pembelajaran
dan pentaksiran yang melibatkan topik 2 iaitu reka bentuk pengajaran. Pencapaian HPK 3 akan dinilai melalui penghasilan produk iaitu penghasilan pengurusan grafik. Manakala HPK keempat adalah membangunkan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif berbentuk perisian, kursus dalam talian atau aplikasi mobil yang membantu pengajaran dan pembelajaran. Domain pembelajaran, hasil pembelajaran, program dan kemahiran insaniah yang perlu dicapai untuk HPK ini adalah C6, A4, HP2, HP6, KKG7, KMD4. C6 merupakan domain kognitif pada aras mencipta dalam taksonomi Bloom. A4 merupakan subdomain mengorganisasi dalam domain efektif. HP2 merujuk kepada domain hasil pembelajaran 2 iaitu kemahiran kognitif dan HP2 ini dijajarkan dengan KKG7. Atribut KKG7 adalah kemahiran penyelesaian masalah secara kreatif dan inovatif dan sub-atribut KKG7 adalah menilai, memilih dan menyusun tata cara penyelesaian alternatif. KKG7 berfokus kepada kebolehan menilai, memilih dan menyusun tata cara penyelesaian alternatif secara sistematik dan jelas. HP6 merujuk kepada domain hasil pembelajaran 6 iaitu kemahiran digital dan HP6 ini dijajarkan dengan KMD4. Atribut KMD4 adalah pemerolehan dan pemanfaatan kemahiran digital dan sub-atribut KMK13 adalah kemahiran komunikasi menggunakan pelbagai visual. KMD4 berfokus kepada pengetahuan dan kemahiran dalam mengaplikasikan tahap berfikir aras tinggi dalam menghasilkan pelbagai idea, proses dan produk inovasi digital. HPK 4 akan dicapai melalui proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran yang melibatkan topik 4, pembangunan objek pembelajaran digital, multimedia interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran, topik 6, persekitaran pembelajaran dalam talian, dan pencapaian HPK 4 akan dinilai melalui penghasilan produk. Seterusnya, kita akan lihat kandungan kursus, cadangan untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan pembahagian jam pembelajaran pelajar. Kesemuanya terdapat 8 topik yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam kursus ini. Kaedah pengajaran adalah pembelajaran teradun yang merupakan gabungan pembelajaran terarah secara bersemuka dan pembelajaran terarah secara tidak bersemuka yang merangkumi kuliah, tutorial, amali dan lain-lain serta e-pembelajaran. Bagi HPK 1, topik-topik yang terlibat adalah topik 1, teknologi pendidikan dan teknologi pengajaran. Topik 7, perkembangan terkini, teknologi dalam pendidikan. Dan topik 8, isu dan cabaran pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam topik 1, pembelajaran terarah secara bersemuka adalah 2 jam kuliah dan 1 jam tutorial. Pembelajaran terarah secara tidak bersemuka adalah 2 jam e-pembelajaran, manakala pembelajaran kendiri adalah 6 jam. Topik pertama merangkumi konsep dan peranan teknologi pendidikan dan pengajaran, piawaian ISTE bagi pelajar, guru, pemimpin, pendidikan, jurulatih dan pemikiran komputasional
serta pertimbangan untuk pengintegrasian teknologi secara bermakna. Cadangan aktiviti pembelajaran untuk sesi kuliah adalah penjelasan mengenai isi kandungan topik 1. Untuk sesi pembelajaran, pensyarah boleh menggunakan teknik Think, Pair, Share di mana pelajar kongsikan amalan piawaian ISTE untuk pelajar dalam program PISMP. Pelajar digalakkan untuk menggunakan platform Jamboard untuk sesi perkongsian. Seterusnya, untuk sesi tutorial, perbincangan kelas boleh diadakan berdasarkan kepada hasil dapatan Jamboard. Dalam topik 7, pembelajaran terarah bersemuka adalah 1 jam kuliah dan 2 jam tutorial dan 3 jam pembelajaran. Pembelajaran terarah secara tidak bersemuka adalah 1 jam pembelajaran, manakala pembelajaran kendiri adalah 4 jam. Secara ringkas, topik ke-7 merangkumi perkembangan terkini teknologi dalam pendidikan, gamifikasi dan revolusi industri terkini. Untuk sesi kuliah dan tutorial, pensyarah memberi penerangan dan penjelasan mengenai isi kandungan topik. Untuk sesi pembelajaran, pelajar digalakkan untuk menghasilkan satu aktiviti ringkas berunsur permainan dengan menggunakan Scratch dan berkongsi hasil mereka dengan kelas. Dalam topik 8, pembelajaran terarah bersemuka adalah 1 jam kuliah dan 2 jam tutorial dan 3 jam pembelajaran. Pembelajaran terarah secara tidak bersemuka adalah 1 jam pembelajaran, manakala pembelajaran kendiri adalah 4 jam. Secara ringkas, topik ke-8 merangkumi hak harta intelek, undang-undang cyber, plagiarisme, kerahsiaan, keselamatan, penyebaran maklumat, peranan pelajar sebagai warga negara digital, cabaran pengintegrasian teknologi secara umum dan cabaran pengintegrasian teknologi untuk pelajar berlainan kebolehan dan berkeperluan pendidikan khas. Untuk sesi kuliah, pensyarah memberi penjelasan mengenai isu berkaitan penggunaan internet. Untuk sesi tutorial pula, pensyarah dicadangkan untuk mengadakan sesi perbincangan mengenai cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran dalam talian semasa pandemik. Untuk sesi pembelajaran pula, pelajar boleh membuat pencarian internet mengenai kemudahan peralatan, teknologi serta sumber dalam talian khas untuk pelajar berkeperluan pendidikan khas dan berkongsi dapatan mereka dalam Jamboard. Bagi HPK 2, topik yang terlibat adalah topik 3, media pengajaran dan sumber dalam talian. Dalam topik 3, pembelajaran terarah secara bersemuka adalah 3 jam kuliah dan 2 jam tutorial. Pembelajaran terarah secara tidak bersemuka adalah 3 jam pembelajaran, manakala pembelajaran kendiri adalah 8 jam. Secara ringkas, topik 3 merangkumi konsep dan peranan media, pengajaran dan sumber talian, objek pembelajaran digital, sumber dalam talian, teknik pengintegrasian dan penilaian keberkesanan media pengajaran dan sumber dalam talian. Cadangan aktiviti kuliah adalah penerangan mengenai isi kandungan topik 3. Untuk sesi pembelajaran, dicadangkan pelajar memilih satu jenis media pengajaran ataupun sumber dalam talian dan menilai keberkesanan penggunaan berdasarkan instrumen penilaian yang dikongsikan oleh pensyarah dalam ruang pembelajaran dalam talian GC. Untuk sesi tutorial pula, pelajar dikehendaki menghasilkan satu bahan pembelajaran digital dengan menggunakan mana-mana teknik pengintegrasian teknologi. Pelajar dikehendaki mempamerkan hasil mereka kepada kelas. Bagi HPK 3, topik yang terlibat adalah topik 2, reka bentuk pengajaran.
Dalam topik 2, pembelajaran terarah secara bersemuka adalah 3 jam kuliah dan 3 jam tutorial. Pembelajaran terarah secara tidak bersemuka adalah 3 jam e-pembelajaran. Manakala pembelajaran kendiri adalah 9 jam. Secara ringkas, topik 2 merangkumi konsep dan peranan reka bentuk pengajaran, model pengintegrasian teknologi, model reka bentuk pengajaran, dan penggunaan model reka bentuk pengajaran. Cadangan aktiviti PDP untuk sesi kuliah adalah penerangan dan penjelasan mengenai isi kandungan topik 2. Untuk sesi tutorial, pelajar dikehendaki menghasilkan satu perancangan pengajaran menggunakan model reka bentuk pengajaran yang sesuai. Manakala untuk sesi e-pembelajaran, pelajar membuat pencarian internet dan dalam kumpulan menyediakan satu laporan contoh-contoh aktiviti pembelajaran berdasarkan pelbagai model pengintegrasian teknologi yang dipelajari dalam kuliah. Laporan ini juga dikongsikan dalam Jamboard. Bagi HPK 4, topik yang terlibat adalah topik 4, pembangunan objek pembelajaran digital, topik 5, multimedia interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran, dan topik 6, persekitaran pembelajaran dalam talian. Dalam topik 4, pembelajaran terarah secara bersemuka adalah 3 jam kuliah dan 2 jam tutorial. Pembelajaran terarah secara tidak bersemuka adalah 3 jam e-pembelajaran, manakala pembelajaran kendiri adalah 8 jam. Secara ringkas, topik 4 merangkumi video pembelajaran, audio pembelajaran, pentaksiran dalam talian, laman pembelajaran dan aplikasi mobil dalam pengajaran dan pembelajaran. Cadangan aktiviti PDP untuk sesi kuliah adalah penjelasan dan penerangan mengenai isi kandungan topik. Untuk sesi tutorial dan sesi e-pembelajaran, pelajar dikehendaki menghasilkan pelbagai objek pembelajaran digital yang dapat diintegrasikan dalam persekitaran pembelajaran multimedia. Pensyarah dikehendaki menyediakan nota tambahan dalam GC berkaitan penghasilan objek pembelajaran digital untuk dijadikan bahan rujukan pelajar. Dalam topik 5, pembelajaran terarah secara bersemuka adalah 3 jam kuliah dan 2 jam tutorial. Pembelajaran terarah secara tidak bersemuka adalah 3 jam e-pembelajaran, manakala pembelajaran kendiri adalah 8 jam. Secara ringkas, topik 5 merangkumi konsep dan peranan multimedia interaktif, elemen multimedia, teori kognitif pembelajaran multimedia, pembangunan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif. Cadangan aktiviti PDP untuk sesi kuliah adalah penjelasan dan penerangan mengenai isi kandungan topik. Untuk sesi tutorial dan sesi e-pembelajaran, pelajar membangunkan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif. Pensyarah dikehendaki menyediakan nota tambahan dalam GC berkaitan pembangunan perisian kursus, pembelajaran dalam talian, dan aplikasi mobil. Dalam topik 6, pembelajaran terarah secara bersemuka adalah 2 jam kuliah dan 1 jam tutorial. Pembelajaran terarah secara tidak bersemuka adalah 2 jam e-pembelajaran, manakala pembelajaran kendiri adalah 5 jam. Secara ringkas, topik 6 merangkumi konsep dan peranan persekitaran pembelajaran dalam talian, mod penyampaian teradun, live streaming dalam pendidikan, dan peranan pendidik dan pelajar dalam persekitaran pembelajaran dalam talian. Cadangan aktiviti PDP kuliah adalah penjelasan dan penerangan mengenai isi kandungan topik. Untuk sesi tutorial, pensyarah menunjuk ajar pengendalian satu sesi live streaming dalam pendidikan. Untuk e-pembelajaran pula, pelajar menganjurkan satu sesi live streaming
untuk berkongsi peranan pendidik dan pelajar dalam pembelajaran dalam talian. Sekarang saya akan memberikan sedikit pencerahan tentang pentaksiran kursus teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini akan dinilai melalui pentaksiran berterusan sepenuhnya. Ini bermaksud tiada peperiksaan akhir. HPK akan dinilai melalui 2 kuis. Kuis pertama terdiri dari 4 soalan jawapan pendek. Pada aras kefahaman, merangkumi topik 1, 7 dan 8. Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan. Jumlah jam bersemuka untuk kuis 1 adalah 0.5 jam dan tidak bersemuka adalah 1 jam. Kuis 1 membawa markah 10%. Manakala kuis 2 terdiri daripada 3 soalan esei, pelajar dikehendaki menjawab 2 soalan sahaja. Kuis 2 merangkumi topik 1, 7 dan 8. Jumlah jam bersemuka untuk kuis 2 adalah 1 jam dan tidak bersemuka adalah 2 jam. Kuis 2 membawa markah 15%. HPK 2 dinilai melalui penulisan esei dan merangkumi topik 3. Jumlah sebanyak 5% diperuntukkan untuk kemahiran kognitif dan 10% untuk kemahiran komunikasi. Jumlah jam pembelajaran adalah 3 jam secara tidak bersemuka. HPK 3 dinilai melalui penghasilan produk berbentuk pengurusan grafik dan merangkumi topik 2. Jumlah jam pembelajaran adalah sebanyak 4 jam secara tidak bersemuka. Sebanyak 10% markah diperuntukkan untuk kemahiran kognitif dan 10% untuk kemahiran komunikasi. HPK 4 dinilai melalui projek pembangunan persekitaran pembelajaran multimedia interaktif, merangkumi topik 4, 5 dan 6. Pelajar diberi pilihan untuk membangunkan sama ada perisian kursus, persekitaran pembelajaran dalam talian ataupun aplikasi pembelajaran mobil. Jumlah jam pembelajaran adalah sebanyak 6.5 jam secara tidak bersemuka. Sebanyak 10% markah diperuntukkan untuk kemahiran kognitif dan 30% markah untuk kemahiran digital. Untuk setiap pentaksiran berterusan, rubrik pentaksiran disediakan bagi menilai tugasan. Penerangan dalam rubrik hendaklah sesuai dengan waktu yang diperuntukkan untuk bersemuka dan untuk bukan bersemuka. Rubrik pemarkahan perlu menepati buku panduan pentaksiran IPG edisi terkini. Rujukan utama bagi kursus teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran adalah seperti paparan berikut. Manakala terdapat juga rujukan tambahan yang boleh digunakan oleh pelajar untuk bacaan tambahan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk bahagian rujukan dalam dokumen maklumat kursus. Kemudahan internet dan makmal komputer merupakan keperluan khas untuk kursus ini. Unsur-unsur yang digunakan sepanjang kandungan adalah literasi sains dan pemikiran saintifik. Dengan itu berakhirlah pembentangan video penataran untuk kursus ini. Diharap perkongsian maklumat ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan pensyarah memahami intipati dokumen maklumat kursus dan seterusnya dapat melaksanakan kursus teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Sekian, terima kasih.